Tu dia. Saya dah nampak dah kelibat Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah sebentar ya. Sampai dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria-ceria nampaknya Ustaz. Amin. Ustaz, sekejap ya. Saya nak cek balik senarai Tak apa. rakan yang hadir pada hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rakan-rakan yang berada di FB Live Bakit pada hari ini. Semoga segalanya cantik-cantik saja, ceria-ceria saja, sihat-sihat saja untuk sahabat-sahabat yang mengikuti live kita pada hari ini. Dan jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ulang agar dapat kita share link yang telah pun saya pin di ruangan komen ini. Semoga kita dapat memanjangkan lagi ilmu yang kita dapat daripada Al-Fadhil Ustaz Ridwan Muhammad Noor pada hari ini, insyaAllah. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahman waj'alna minan najirin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang saya muliakan, yang saya hormati, al-murabbi saya, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Noor. Ni ni cikgu saya lah. Tiap-tiap bulan saya jumpa dengan dia menuntut ilmu. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang berada di Facebook Live Bakit pada hari ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan pesara TM yang sentiasa setia mengikuti kuliah bulanan kita, dan tidak lupa juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini merupakan kuliah yang ke-6 pada hari ini. Dan Al-Fadhil Ustaz telah pun berkongsi dengan kita, kalau tak silap saya Ustaz ya, kita dah berkongsi 6 tanda-tanda orang-orang munafik mengikut Al-Quran. Antaranya yang nombor 1, malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 3, melalaikan solat fardu. Yang keempat, mempercepatkan mengerjakan solat tergesa-gesa. Nombor 5, gemar meninggalkan solat berjamaah. Dan yang keenam, bulan lepas meninggalkan solat Jumaat. Memang minggu lepas memang padu lah. Siapa yang terasa tu memang terasa lah Ustaz, kan. So Allahu Akbar. InsyaAllah minggu ni kita berkongsi lagi tanda-tanda seterusnya. Harap Ustaz dapat mengekalkan momentum, bagi padu-padu sikit Ustaz hari ni. Okey, tanpa buang masa lagi, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Noor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Terima kasih sahabat saya laku pengerusi pada setiap kali kuliah online ini dilangsungkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimat, senang pendengar yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan. Disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah.
Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita pada tengah hari ini sementara menanti masuknya fardu zuhur. Kita duduk sebentar, kita melayari internet. Kecanggihan sains dan teknologi zaman kita ni, kita gunakan ruang waktu ni untuk kita mendengar kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah, masih lagi berada dalam suasana Maulidur Rasul. Di mana-mana saja, baik di masjid-masjid, di surau-surau, di jabatan-jabatan kerajaan maupun di sekolah-sekolah, masih ada lagi kedengaran bagi kita untuk menyambut, mengenang kembali sirah kelahiran yang berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang diutuskan, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan manusia lain, mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju pada terangnya cahaya, membebaskan manusia daripada menjadi hamba kepada manusia untuk menjadi hamba hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmatan lil alamin, membawa rahmat ke serata alam. Dan mudah-mudahan pada bulan Rabiul Awal ini saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang boleh memberikan pertolongan syafaat pada kita nanti bila mana berada di Yaumal Mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat ini tuan-tuan satu-satunya ibadah yang terlalu hebat berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kerana dalam ibadah yang lain Allah hanya memerintahkan kita untuk melaksanakannya, melakukannya, sedangkan Allah tidak pun melakukannya. Contohnya kalau kita ambil solat, aqimus solah kata Allah, dirikan solat kata Allah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mendirikan solat. Benar, ada juga malaikat yang mendirikan solat, tapi malaikat melakukan satu rukun daripada 13 rukun yang kita sempurnakan dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan wa atubu zakah kata Allah, keluarkan zakat. Kita yang mengeluarkan zakat, bukan Allah. Allah Ta'ala datangkan pula perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk kita berpuasa, sedangkan Allah tidak berpuasa. Dan Allah Ta'ala datangkan perintah untuk menyempurnakan ibadah haji bagi mereka yang berkemampuan di Makkaratul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Yang kesemuanya itu dilakukan oleh manusia, bukan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita sebut selawat, selawat ini satu-satunya, ataupun kalau di kampung saya dia cakapnya lain sikit, the only one. Kalau kampung saya the only one. Satu-satunya ibadah yang Allah buat, kemudian malaikat buat, kemudian barulah kita buat. Satu-satunya, ibadah lain tak ada. Yang Allah buat dulu selawat, Allah Ta'ala dulu berselawat pada Rasulullah, kemudian diperintahkan pada malaikat, kemudian barulah pada kita, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandarkan dengan satu ayat pada setiap hari Jumaat yang akan dibaca oleh khatib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya aku kata Allah, aku dulu yang memulakan selawat ini kata Allah. Kemudian barulah para malaikatku kata Allah. Kemudian barulah dituruti oleh kamu umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya satu-satunya ibadah yang Allah buat, malaikat buat dan kita buat. Dan hebatnya selawat ni, ganjarannya tak sama dengan ganjaran ibadah yang lain. Kalau pada ibadah yang lain, Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap dah ganjaran dia. Kalau kamu sembahyang tahajud, ini ganjaran dia. Kalau kamu melazimkan diri kamu dengan solatul mulk sebelum tidur, ini ganjarannya. Kalau kamu melaksanakan solat duha, ini ganjarannya. Kalau kamu zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ini ganjarannya. Tapi bila sebut selawat, dia tak ada ganjaran. Melainkan ganjaran yang paling besar sekali. Apa dia?
Kata Allah, sekiranya kamu berselawat ke atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali kamu berselawat, 10 kali aku akan berselawat ke atas kamu, kata Allah. Maknanya sekali je kita sebut selawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat ke atas orang yang selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu 10 kali. Umpamanya macam berkirim salam. Berkirim salam daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita yang sentiasa di bibir kita tak lepas dengan selawat dan salam pada satu-satunya manusia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ambillah kesempatan tengah hari ini untuk kongsi-kongsikan cerita tentang kelebihan selawat dan salam ini. Ya, sebelum kita mulakan tajuk, kalau sempat, kalau tak sempat, itu je ledanya. Kisah Sufyan As-Sawri dengan seorang pemuda. Kita jangan dengar nama Sufyan As-Sawri ni, betul? Pernah dengar nama Sufyan As-Sawri, pengerusi? Jarang Ustaz. Jangan dengar ya. Sufyan As-Sawri ini namanya jarang didengar. Kita biasa dengar nama Sufyan Suhaimi. Sufyan Suhaimi kita biasa dengar. Sebab dia ada lagu dia. Dia ada lagu dia kan. Saya tak nak nyanyi lah tengah hari ni walaupun boleh menyanyi. Sebab kalau menyanyi nanti kena bayar lebih, itu je. Sufyan As-Sawri ini dia salah seorang daripada guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Salah seorang. Imam Syafi'i ni dalam manuskrip riwayat hidup dia berguru hampir 100 orang lebih guru dia. Dia mengaji pada 100 orang guru lebih. Imam Syafi'i. Kita baru nak tambahkan kuliah dekat surau masjid masing-masing dah bising dah. Banyaknya kuliah. Banyak-banyak siapa nak datang kuliah. Kalau belajar banyak-banyak pun nak pergi ke mana, bukan pergi ke mana pun. Tu kita lah. Baru nak tambahkan kuliah jadi 20 kali sebulan. Merungut-rungut jemaah. Imam Syafi'i 100 orang lebih guru. Antaranya Sufyan As-Sawri. Dan Sufyan As-Sawri ni bila mana dia beribadah di Makaratul Mukarramah di hadapan Baitullah, ada satu tempat yang istimewa untuk dia. Sebab dia ulama hebat. Dia berikan satu tempat khas untuk dia beribadah. Tak kira dalam musim apa pun. Dan pernah diceritakan pada satu musim haji, ketika dia sedang beribadah di hadapan Baitullah Allah Subhanahu wa taala, pada ketiga umat lain sedang melakukan tawaf, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada telinganya seorang pemuda yang ketiga mana melakukan pusingan tawaf itu hanya berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tuan-tuan yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji, kita tahu pada setiap pusingan tawaf itu dia ada ayat-ayat yang tertentu. Tapi pemuda ni dia hanya selawat je sepanjang 7 kali pusingan tu. Selesai dia tawaf, selesai dia melakukan solat sunat 2 rakaat, maka dia dihampiri oleh Sufyan As-Sawri. Kata Sufyan As-Sawri, wahai anak muda, aku diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap kali kamu melakukan pusingan tawaf ini, kamu hanya berselawat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak dibacakan pada setiap pusingan itu ayat-ayat yang tertentu? Kemudian berkatalah pemuda ini pada Sufyan As-Sawri, siapakah kamu? Nak tanya aku macam-macam soalan ni, kamu siapa? Kalau kamu Sufyan As-Sawri, aku cerita apa rahsianya. Kenapa aku berselawat pada setiap kali pusingan tu. Tapi kalau kamu sekadar Sufyan Suhaimi, aku tak cerita lah. Tapi dia tak cakap macam itu saya tambah lah. Tapi kalau kamu bukan Sufyan As-Sawri, aku tak cerita. Kata Sufyan As-Sawri, akulah Sufyan As-Sawri. Bila dengar tu dia terkejut. Sebab selama hari ni dia hanya pernah mendengar nama je. Tapi belum lagi bertemu dengan seorang ulama besar, ulama hebat yang ada pada masa tu. Antaranya Sufyan As-Sawri. Lalu dijawabnya, wahai Sufyan As-Sawri, sebenarnya aku ke Makaratul Mukarramah ini menunaikan fardu haji bersama dengan ayahku. Tapi ayahku telah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2-3 hari yang lalu. Dan ketika mana ayahku ni diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya berubah menjadi kehitam-hitaman sehingga aku sendiri takut untuk melihat jenazah ayahku. Lalu aku tutup bahagian mukanya dengan kain serban yang dipakainya. Kemudian aku berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah aku tertidur kerana keletihan. Maknanya dia cerita pada Sufyan As-Sawri, dia datang ke Mekah menunaikan haji dengan ayah dia. Tapi ayah dia diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang memilukan. Mukanya berubah menjadi kehitam-hitaman. Sehingga dia sendiri takut untuk lihat jenazah ayahnya, ditutup bahagian muka ayahnya dengan kain serban yang dipakai oleh ayahnya.
Kemudian dia berdoa pada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa ayahku ni, ya Allah ampunkanlah dosanya, ya Allah. Sehinggalah dia tertidur kerana keletihan dalam doanya. Dan dalam doa, dalam tidur itu, dia bermimpi. Didatangi oleh seorang manusia yang sangat hebat. Memakai pakaian yang memancar-mancar warnanya, terang benderang, putih berseri, penuh dengan cahaya. Pakaian yang serba putih, memakai jubah dan serban yang berwarna putih. Lalu menghampiri pada jenazah ayahku, kemudian dibukakan kain yang menutup bahagian muka ayahku. Diusap pada muka ayahku 3 kali berturut-turut, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika kemudian, izin Allah, biiznillah, muka ayahku berubah menjadi putih berseri-seri, lebih berseri-seri daripada waktu hidupnya. Aku terkejut, kata pemuda itu. Lalu aku bertanya, wahai Tuan hamba, wahai manusia, siapakah kamu? Siapakah kamu? Lalu jawapannya lebih mengejutkan aku, kata pemuda itu. Jawapan daripada manusia itu, akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam tidur itu dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, memang ada satu hadis yang Nabi tinggalkan kepada kita, kata Rasulullah, barang siapa. Dan bila Nabi mulakan hadis itu dengan barang siapa, maknanya siapa-siapa pun boleh. Maknanya siapa-siapa pun boleh. Dia tak kira ulama ke, tuan guru ke, tak kira siapa-siapa. Sebab Nabi mulakan dengan barang siapa. Barang siapa daripada kalangan umatku. Tidur dan kemudian dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan aku. Maka benar, dia telah pun bertemu dengan aku. Sebab dalam mimpi sekalipun syaitan tidak akan berani menyamai ataupun menyerupai dirinya sebagaimana aku. Maknanya Nabi nak bagi tahu pada kita, kalaulah dalam tidur kita, dalam mimpi kita, kita pernah bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benar, memang kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam mimpi pun syaitan takkan berani menyamai dirinya, menyerupai dirinya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalannya, ada atau tak ada, itu je. Antara ulama hebat yang sentiasa dalam tidurnya, dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Malik. Imam Malik ni di antara kelebihannya, dia selalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, dalam mimpinya. Itu kelebihan yang Allah Taala berikan pada Imam Malik. Kita boleh juga minta pada Allah dengan amalan-amalan yang tertentu. Saya pun cuba juga, jenuh buat, tak dapat. Tak usah kata nak mimpi dengan Rasulullah. Mimpi dengan isteri yang tidur di sebelah kita setiap hari pun payah nak mimpi bertemu dengan dia. Tapi kalau bertemu dengan yang lain tu biasa. Baru ni mimpi bertemu dengan Nia Lofa, biasa. Nilibio Sandros, Yukasa Sandros, Aida Jebat, lagi Emma Embung. Tu biasa. Yang terbaru dengan Ernie Zakri. Tuan-tuan mungkin tak kenal. Kalau tak kenal, buat-buat kenal je. Saya kenal sebab saya artis. Tu kan. Yang tu biasa sangat. Nak mimpi dengan petunjuk sini payah sangat. Tu. Maknanya nak bagi tahu. Kemudian sambung pada kisah tadi, kemudian ditanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, kenapa muka ayahku berubah menjadi kehitaman setelah dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Rasulullah, wahai anak muda, ayah kamu ni waktu hidupnya memang orang jahat. Jahat sangat. Banyak dosa-dosa besar yang dia lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam jahat-jahat itu ada satu perkara baik yang orang lain tak tahu. Apa perkara baik yang dibuat? Tanya anak muda. Dia ada sedekah ke ratusan ringgit ke, jutaan ringgit ke? Tak, kata Rasulullah. Mulutnya tak pernah lepas daripada berselawat ke atas aku, kata Rasulullah. Maknanya dalam jahat-jahat dia tak pernah meninggalkan selawatnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selawatnya lebih daripada kamu berselawat. Terkejut anak muda. Kita tuan-tuan, dalam sehari berapa kali kita selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam sehari. Mungkin sekarang ni pada waktu ni kita sebut nama Nabi dengan sebut COVID, banyak lagi sebut COVID kot. COVID ni lebih banyak pada kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat yang kita dirikan ada 5 waktu, 17 rakaat. Berapa kali kita selawat? Pernah kira tak? Pengerusi pernah kira tak rasanya? Semayang je lah Ustaz, tahiyat. Dalam semayang tu, dalam semayang 5 waktu tu, berapa kali kita selawat? Pada Rasulullah. Berapa kali? Rasa-rasanya.
6, 8, 6, 8, 10. 9 je. 9. 9. 9 kali je sebab dalam solat subuh sekali je kita selawat, Kali je, betul? betul. 9 kali. Cukup tak 9 kali? Cukup ke 9 kali? Sehari 9 kali je selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak dapat syafaat ni, Allahu akbar kita. Bahkan ayah pada pemuda ni dikatakan selawatnya antara 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Hebat dah, hebat. Tuan-tuan, mungkin dalam solat yang kita dirikan ada riak kita, ada wujud kita, ada takabur kita, ada sombong kita dalam solat yang kita dirikan. Kita rasakan solat kita lah yang paling betul. Kita rasakan solat kita yang paling hebat. Mungkin juga dalam sedekah yang kita hulurkan, kita rasa sombong je di situ. Sebab sedekah kita yang paling banyak berbanding dengan orang lain. Aku sedekah bukan sikit-sikit, paling sikit pun 100, tu paling sikit. Kamu paling banyak RM10. Jauh beza dengan aku. Mungkin ada juga riak, ujub, takabur kita di situ. Mungkin juga dalam menghadiri kuliah tazkirah majlis ilmu ada kesombongan kita di situ. Sebab kita rasa kita yang hebat, banyak ilmu. Tapi bila sebut selawat, di mana kesombongan selawat? Di mana wujub, riak, takabur selawat? Allahu akbar. Minta maaf tuan-tuan, ada gangguan sikit. Sambung balik Boleh. Sila Ustaz. Dalam selawat, di mana kesombongan selawat? Mungkin dalam ibadah lain ada kesombongan kita. Sebab selawat ni, kita seorang-seorangnya. Sambil tuan-tuan duduk tengok nuntun majlis ilmu ni, sambil tu tuan-tuan selawat, tak ada siapa yang tahu betul. Kita balik daripada perjalanan kita pergi balik kerja nanti, ataupun kita keluar pada rumah kita untuk perjalanan kita ke tempat kerja, kita selawat dalam kereta sementara menunggu traffic light itu kembali hijau, tak ada siapa yang tahu pun, betul? Punya ikhlasnya selawatnya kita pada Allah. Tak cerita pun pada orang, aku tadi selawat 100 kali. Tak, jarang orang cerita. Tapi mungkin dalam ibadah lain ada kesombongan kita. Sebab itulah di antara ibadah yang hebat ni makna selawat. Kesombongan tu tak ada di situ. Dan kata Rasulullah, ayah kamu ni selawat dia hebat. Ketika mana dia diwafatkan oleh Allah, aku minta pada Allah untuk diampunkan dosanya. Dan Allah Ta'ala izinkan aku datang ziarah ayah kamu ni. Dan aku doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan aku ni Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah. Mana mungkin kekasih menolak permintaan daripada kekasihnya. Terkejut budak muda ni. Sebab tu, kita ambillah peluang yang daripada kita. Apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal ini. Untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara yang betul. Kita ni kadang-kadang sebut nama Nabi tapi salah. Salah daripada bukan sebutan tu, salah mungkin daripada hukum tajwidnya. Ramai orang yang berselawat, dia berselawat dalam keadaan memanjangkan mat itu. Ya, sallallahu ala Muhammad. Dia tak payah panjang, mati tu di situ je. Sallallahu ala Muhammad. Mati di situ je kalau ikut tajwidnya. Tu kalau sebut nama pun salah. Macam mana kita nak selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nama Nabi ni tuan-tuan hebat, nama Nabi ni hebat. Saya tambah sikit lagi lah sebagai perkongsian kita. Nama Rasulullah ni hebat, nama Muhammad ni hebat. Nama Muhammad ni. Ketika mana dalam zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pada satu hari pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyempurnakan mayat ataupun jenazah seorang lelaki ataupun pemuda Yahudi yang mati. Pemuda Yahudi mati, tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk menguruskan jenazahnya. Sedangkan orang Yahudi yang ada di kampung tu pun tak nak uruskan jenazah Yahudi ni sebab dia jahat. Memang Yahudi ni jahat, maknanya dia jahat, lebih jahat pada Yahudi lagi. Tapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk menguruskan jenazah pemuda Yahudi ni. Nabi Musa, Rasul, sami'na wa ata'na, ikut arahan Allah. Selesai dah, dia pergi ke perkampungan Yahudi itu, dia cari, tanya-tanya, orang bagi tahu, diuruskan jenazah. Bila sebut diuruskan, tidaklah jenazah itu dimandikan, dikafankan, disolatkan, melainkan hanya dikebumikan.
dah selesai dikebumikan, barulah Nabi Musa ni memanjat bukit Tursina ataupun Jabal Tursina untuk munajat dengan Allah. Tanya, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, aku diperintahkan olehmu untuk menyempurnakan jenazah Yahudi itu. Telah aku sempurnakan. Dan kali ini aku nak bertanya padamu, ya Allah, apa hebatnya pemuda Yahudi ini, ya Allah, sehingga aku diutuskan olehmu untuk menyempurnakan jenazah dia. Apa hebatnya, Allah? Habarkan pada aku. Kata Nabi Musa AS. Lantas jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, walaupun dia Yahudi, tapi aku suka satu perkara yang dia lakukan dalam hidupnya. Walaupun dia Yahudi. Apa yang dia buat? Pemuda Yahudi ni dalam jahat-jahat dia tu, dia suka baca kitab. Dia suka baca kitab. Dia suka baca kitab. Dia jahat tapi dia suka baca kitab. Kita, di rumah kita berapa banyak kitab? Soalan yang pertama, betul? Soalan yang kedua, setiap bulan berapa kitab kita beli? Dengan pendapatan kita yang ada. Beli kitab bukan nak mahal-mahal, beli je, RM5 pun tak apa. Intan surullah yang surku wasabit agamakum. Kamu tolong agamaku, aku tolong kamu, kata Allah. Bila dia baca kitab, bila dia buka helaian demi helaian dalam kitab yang dia baca, bila dia bertemu dengan perkataan Muhammad, maka dicium perkataan itu. Dan inilah yang menyenangkan hati aku, kata Allah. Yang menyenangkan aku, yang menyukakan aku, kata Allah. Dia buka je kitab, mana-mana kitab, bila dia bertemu dengan perkataan Muhammad, dicium perkataan Muhammad itu. Yang inilah yang menyukakan aku, yang menyenangkan aku, kata Allah. Kita sepanjang hidup kita sampai hari ini, jangan tipu. Jangan tipu. Sampai hidup kita hari ini, pernah tak cium nama Muhammad? Cakap betul pen, mana pen? Mana Zulpen? Pernah tak cium perkataan Muhammad? Kita jumpa perkataan Nabi ni, banyak kali dah, tapi pernah tak cium? Dia cium. Walaupun dia Yahudi, tapi perbuatan dia Allah suka. Bahkan lagi kalau kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil nama tu cium. Tak kira tulisan jari atau tulisan rumi. Sebab Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka. Kita cium lain. Kita tengok dalam phone, buka, cium. Tak gambar tak apa-apa, cium. Pamaun. Tu kita hari ni, saya ingatkan, saya ajak diri saya, ajak keluarga kita, anak-anak kita kan, untuk sama-sama. Kita cium perkataan Muhammad pada mana-mana kitab yang kita buka. Dia ada barakah, ada keberkatan di situ. Tapi janganlah buat lebih warak pada itu pula. Warak macam mana? Nampak dekat masjid ada tulisan Muhammad besar panjat pula di masjid. Jangan sampai macam itu pula. Itu bukan warak, itu bodoh. Dia kata, jangan sampai itu. Saya dengar ustaz lu khabar. Dan satu pula, kalau jumpa tulisan Muhammad, cium. Saya nak panjat dinding. Jangan sampai macam itu pula. Maknanya di kitab-kitab tu hebatnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut sampai hari ini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu sebagai sebagai mukadimah lah untuk pertemuan kita pada tengah hari ini, cerita tentang kelahiran, sirah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita banyak lagi sirah ni, kenapa banyak cerita ni. Tapi tak buka kitab kan, nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Nak cerita rahsia kelahiran Rasulullah ke nak cerita ni? Kalau nak cerita rahsia, memang banyak rahsia ni kita boleh bicara. Sekejap lebih kurang dalam waktu ni kita habiskan Maudhu Rasul je pun boleh. Sebab nak bagi inspirasi pada kita, ya. Lahirnya Rasulullah ni bukan datang saja-saja, tapi banyak rahsia yang perlu dirungkaikan oleh kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita-cerita pada tuan-tuan, pernah atau tidak kita terfikir kenapa Allah Ta'ala pertemukan Aminah dengan Abdullah? Pernah tak terfikir rasanya? Kita tak pernah terfikir betul. Yang kita tahu ustaz, tak payah fikir-fikir lah ustaz. Dah Allah Ta'ala jodohkan Abdullah dengan Aminah, udahlah nak fikir-fikir. Buat apa tu kita? Sebab kita tak suka mencari rahsia, betul? Sedangkan ilmu Allah ni dia rahsia. Rahsia tu yang bila kita tahu baru kita seronok. Baru kita tahu. Contohnya kita semayang. Bila kita tahu rahsia semayang, kenapa kita takbir, kenapa kita rukuk. Bila kita tahu rahsia semayang, barulah dia ada rasa kelazatan dalam semayang tu. Tapi kalau sekadar rukun je semua orang boleh betul? Maknanya nak mencari rahsia. Kenapa Allah Ta'ala temukan Abdullah dengan Aminah? Mesti ada rahsia. Apa rahsianya? Rahsianya pada zaman itu, pada waktu itu, tak ada lagi manusia lelaki yang lebih baik, yang lebih pandai, yang lebih bijak, yang lebih handsome,
yang lebih kacak, yang lebih tampan, melainkan pada yang bernama Abdullah. Abdullah lah manusia lelaki yang paling baik, yang paling hebat, yang paling bijak, yang paling tampan, paling handsome, lebih handsome daripada Aaron Aziz, lebih tampan daripada Fatah Amin, lebih segak daripada Kai Bahar. Ditemukan pula dengan seorang wanita yang paling hebat pada waktu itu, Aminah. Siti Aminah, wanita yang paling cantik, lebih cantik daripada Niloufar. Yang paling jelita, lebih jelita daripada Bibi Salma. Kalau pernah dengar nama tu lah. Lebih ayu daripada Nabila Ghazali. Memang paling menawan tu. Dia pertemukan lelaki yang baik dijodohkan dengan wanita yang baik. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala ingatkan pada kita untuk dalam rahim Siti Aminah dicampurkan dua benih manusia yang paling baik pada ketika itu diletakkan dalam rahim Siti Aminah untuk melahirkan manusia yang lebih baik daripada ibu dan ayahnya. Apa yang Allah nak ajar pada kita? Apa yang Allah nak ajar pada kita? Tentang pertemuan ni, Allah nak bagi tahu pada kita, kalau kamu nak keluarga kamu jadi hebat, keturunan kamu, anak-anak kamu jadi hebat, kamu dulu kena jadi hebat. Kita nak anak kita jadi baik, tapi kita duduk dalam kuliah pun tak ada. Faham ni? Jangan marah, siapa suruh jemput. Kita nak anak kita jadi baik, nak anak kita jadi hebat. Kita datang surau pun tak ada. Duduk dalam kuliah tazkirah pun tak ada. Suruh anak semayang, kita semayang pun celung-celang. Tu kan Tok Nik kita dulu dia ada satu peribahasa. Bagaimana kepala, begitulah ekornya, betul? Sama juga kita lah hidup kita. Kita nak negara kita jadi baik, negara kita jadi hebat. Tapi bila diberikan pada kita pilihan untuk menentukan siapakah pemimpin kita, kita pun salah dalam memilih pemimpin. Sedangkan Allah Ta'ala turunkan dalam ayat Quran. Inna Allah ya'murukum an tu'addu amanatil ila ahliha, kata Allah. Letakkan amanah itu pada orang yang paling layak untuk memegang amanah. Kita dah tahu dia jahat dah, tapi pilih juga. Jadi itu. Makna itu. Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita. Kamu nak baik, nak jadi baik, nak keturunan kita hebat, kita dulu kena jadi hebat. Yang ini Allah Ta'ala rahsia dia kenapa dipertemukan antara Abdullah dengan Aminah. Kemudian kahwinlah Abdullah dengan Aminah. Dalam waktu yang sama, Abdul Muttalib juga kahwin. Tok Nabi ni kahwin pada hari yang sama, waktu berbeza. Abdullah dengan Aminah kahwin pada waktu pagi. Abdul Muttalib, Tok Rasulullah ni kahwin pada waktu petang dengan seorang perempuan lain. Setelah kematian isterinya. Dan dalam perkahwinan itu Abdullah dengan Aminah dapat anak yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abdul Muttalib dapat juga seorang anak yang menjadi salah seorang daripada bapa saudara yang paling Nabi sayang. Rasa-rasanya siapa? Kita belajar sirah ni. Rasa-rasanya siapa pengerusi? Bapa saudara Nabi. Bapa Muttalib. Bapa saudara Rasulullah ni bezanya 1-2 tahun je dengan umur Nabi. Namanya Sayyidina Hamzah. Pernah dengar Sayyidina Hamzah? Singa Allah. Sayyidina Hamzah tu bapa saudara Rasulullah. Ya, bapa Rasulullah yang umurnya lebih 1-2 tahun dengan Rasulullah. Antara yang paling Nabi sayang sebab dia Islam. Dan dia terkorban dalam peperangan Uhud. Wafat dalam peperangan Uhud. Sebab itulah Rasulullah ni dalam hidupnya dia mewajibkan dirinya pada setiap tahun untuk ziarah Bukit Uhud. Sebab di situ dikebumikan antara jenazah orang yang paling dia sayang. Siapa? Sayyidina Hamzah, bapa saudara dia. Rasulullah ni adabnya bila dia sampai di bumi Uhud, dia akan menitiskan air mata, mengenangkan sahabat-sahabat, mengenangkan pak saudara dia. Kita dalam perjalanan kita umrah sampai di Bukit Uhud, apa kita buat mula-mula? Adabnya bila letak pijak kaki itu sekurang-kurangnya kita hadiahkan Fatihah, menangis terus, mengenangkan pergemanan sahabat kita sampai bunyi Uhud, kecap, selfie dulu betul. Tu adabnya, tu daripada sudut adab, Maknanya kalau peluang menjakkan kaki ke Bukit Uhud, panjat dulu Bukit Uhud tu, kita hayati sirah. Kalau boleh menangislah, menitiskan air mata. Sebab tu adabnya. Rasulullah ketiga mana sampai di bumi Uhud diwajibkan dirinya.
Sebab di situ dikebumikan jenazah para syuhada. Lahir. Dan ingat ketika mana lahirnya, sebelum lahirnya Rasulullah SAW ataupun pada tahun lahirnya Rasulullah SAW, digelarkan tahun itu sebagai tahun apa? Kesedihan. Tahun gajah. Tahun gajah, betul? Kan tahun gajah digelar tahun gajah sebab apa? Sebab Mekah diserang oleh Abraha dan tentera bergajahnya. Betul? Betul. Kenapa Abraha ni yang tak ada apa-apa keperluan pun, yang tak ada apa-apa kepentingan pun di Mekah, tiba-tiba serang Mekah. Abraha ni duduk di Yaman. Tiba-tiba je kata orang kampung tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal tiba-tiba serang Mekah. Kenapa tiba-tiba serang Mekah? Apa logiknya? Apa masalah dengan Mekah? Tak ada masalah apa dengan Mekah tapi tiba-tiba serang Mekah. Rupa-rupanya ada masalah. Apa masalahnya? Yaman, pada satu waktu dulu Yaman ni negara yang paling maju. Semua benda ada di Yaman. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara semua ada di Yaman. Kilauan emas, otai masih berdosa ada di Yaman. Gegar buah ganza ada di Yaman. Lepas tu apa, Demak singa Malaysia ada di Yaman. AIM ada di Yaman. Semua ada di Yaman. Benda yang menyeronokkan semua ada di Yaman. Manusia pada waktu tu semua pergi ke Yaman. Sebab benda-benda seronok ada di Yaman. Tapi ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam membina Kaabah, satu bangunan yang namanya Kaabah Baitullah, manusia dia rasa pelik. Tengok macam empat segi je, tapi dia ada satu aura. Pelik lah, macam mana ya dibina Kaabah ni, bangunan ni, Baitullah ni. Maka pada ketika itu manusia yang ada di Yaman mengalihkan tumpuan pergi ke Mekah. Tak pergi Yaman dah. Tak nak pergi Yaman, pergi ke Mekah sebab nak merasa terpegun dengan satu binaan yang paling mula-mula sekali yang namanya Kaabah Baitullah. Hebat binaan ni. Manusia pergi ke Kaabah semua. Tinggal Yaman sunyi sepi. Merodum terus ekonomi Yaman. Sebab itulah Abraha ni dia bersyuarat dengan para menterinya, habis kita nak buat macam mana ni? Menterinya bagi dua cadangannya. Macam ni je. Sama ada kita serang Mekah, kita runtuhkan Kaabah, ataupun yang kedua kita angkat Kaabah bawa balik ke Yaman pula. Maka diseranglah Mekah ya, untuk meruntuhkan Kaabah dengan Abraha menggunakan tentera bergajahnya. Dan dalam sirah pernah cerita pada kita, tentera bergajah yang digunakan oleh Abraha ni, dia ada sekumpulan gajah. Yang sekumpulan gajah tu diketuai oleh seekor gajah yang lebih besar daripada gajah-gajah yang lain. Yang dia jadi ketua. Dan ada namanya. Dia ada namanya. Gajah tu ada namanya. Kita memang tak ingat namanya, betul? Tak ingat nama pun. Tak pernah dengar pun cerita ni rasanya kot. Nama gajah tu ada. Nama gajah, nama ketua gajah tu Mahmud. Tapi jangan gelak pula dengar orang nama Mahmud. Nama gajah tu. Mahmud ni maksudnya terpuji juga Mahmud ni. Hebatnya Mahmud dan kawan-kawan dia, bila dihadapkan pada Baitullah, pada Kaabah, Mahmud duduk. Bila Mahmud duduk, kawan-kawan dia yang lain semua duduk. Tapi bila Mahmud dihadapkan ke Yaman, ke Syria, ke Syam, ke Parsi, Mahmud bangun berjalan, kawan-kawan dia pun bangun berjalan. Maknanya dia ikut apa yang dilakukan oleh ketua dia, yang namanya Mahmud. Bila dihadapkan balik pada Kaabah, Mahmud duduk, kawan-kawan dia lain semua duduk. Walaupun Mahmud dan kawan-kawannya dipukul oleh tentera Abraha sampai berdarah badan-badan gajah. Tapi dia tetap menundukkan dirinya di hadapan Kaabah. Apa yang Allah Ta'ala nak pesan pada kita? Apa pengajarannya? Allah nak ceritakan pada kita. Kalaulah makhluk aku daripada bentuk binatang, gajah, tahu menghormati rumah aku, Baitullah, Kaabah. Bagaimana dengan kamu manusia, kata Allah. Gajah pun tahu menghormati rumah aku, kamu duduk rumah dekat dengan masjid, dengan surau, tak boleh pergi surau, tak boleh pergi masjid, maknanya lebih teruk pada gajah. Faham ni? Lebih teruk pada gajah. Gajah pun tahu menghormati rumah aku, kata Allah. Kamu yang tak tahu menghormati rumah aku, mana lebih teruk pada gajah. Itu simbolik daripada kejayaan, sehinggalah ada datangnya burung ababil dan sebagainya. Sehinggalah saat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sirah juga ketika mana dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah ditemani oleh wanita yang telah pun wafat. Logiknya kenapalah Siti Aminah ni, teman Siti Aminah tu bukan daripada kalangan wanita yang hidup,
Kenapa Allah Ta'ala pilih daripada kalangan wanita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa tak panggil jiran sebelah rumah? Kenapa tak panggil jiran sebelah rumah? Panggil Cik Iyah ke Cik Leha ke yang masih hidup. Tapi kenapa panggil yang dah wafat? Antara yang menemani Siti Aminah ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya Siti Maryam, ibu pada Nabi Isa alaihissalam. Yang keduanya Asiyah, isteri kepada Fir'aun lanatullahi alaih, bersama dengan Masitah, tukang sisir, tukang sikat pada puteri Fir'aun lanatullahi alaih. Tiga ni wafat dah, meninggal dah, tapi Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk jasad untuk teman Siti Aminah. Kenapa tak panggil orang yang hidup? Tengok perancangan Allah, wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Allah tak bagi manusia yang hidup jadi teman wanita yang hidup jadi teman Siti Aminah. Sebab apa? Mesti ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya kalaulah wanita yang hidup jadi teman Siti Aminah ketika mana melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bila Nabi dewasa, bila Nabi terima wahyu daripada Jibril, jadi utusan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalaulah wanita yang hidup yang jadi teman pada Siti Aminah ketika mana saat lahirnya Rasulullah SAW tak setuju dengan Nabi, apa yang dia kata? Apa yang dia kata? Dia akan cerita balik lah. Itu manusia, fitrah manusia. Kamu tahu tak, Muhammad tu dulu, waktu dia lahir, akulah yang nyambut. Tiba-tiba ni dah besar pula ni, bawa pula satu agama yang mana entah datangnya. Tiba-tiba pula bawa satu, kita dah ada agama kita Lata dan Uzza ni. Tiba-tiba dia pula bawa agama pula yang baru. Entah mana datang agama ni Muhammad ni lah. Kalau aku tahu macam ini perangannya, aku tak nak sambut dia dulu. Betul tak betul? Tu fitrah manusia. Macam kita juga. Kalau tengah baik, semua baik. Tapi kalau dah bergaduh, benda yang baik akan jadi jahat. Kita tak cerita benda yang baik yang dia buat, kita cerita satu kesalahan yang dia buat. Sebab tu Allah Ta'ala tak nak datangkan orang yang hidup. Sebab dia akan jadi fitnah pada Rasulullah bila Nabi besar nanti. Banyak cerita. Sama juga kenapa terus-terus siap dikhatankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga kalau ada manusia yang khatankan, dia kata macam mana? Muhammad tu kalau kamu nak tahu, dulu waktu kecilnya aku lah yang sunatkan dia. Ada aku simpan lagi pisaunya di rumah aku. Darah pun ada lagi, kapah pun ada lagi. Kalau aku tahulah, aku tak nak potong. Ya lantak tak potong sampai besar. Itu fitnah yang akan datang pada Nabi kalau ada orang lain yang sunatkan, khatankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi siap-siap dah. Siap-siap dah. Sehinggalah lahirnya. Yang ini kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Bila lahir Rasulullah, diceritakan api sembahan orang-orang Majusi tak pernah terpadam. Ribuan tahun tiba-tiba terpadam. Tiba-tiba terpadam saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi hari ini sayangnya kita yang mengaku jadi umat Nabi Muhammad kembali menghidupkan api sembahan puak-puak Majusi ni. Hidup macam mana? Hidup macam mana? Kita nyalakan kembali. So nak jawab dengan Nabi, nak kena jawab dengan Rasulullah. Aku lahir dulu kata Rasulullah, Allah Ta'ala padamkan api sembah orang-orang Majusi. Tapi kenapa kamu hidupkan kembali api sembah orang-orang Majusi ni? Kamu kata kamu sayang, cinta, rindu dengan aku. Kenapa kamu hidupkan kembali? Hidup macam mana? Pertamanya tuan-tuan, ketika mana kita melakukan satu perkara yang namanya sukan. Pernah tak terfikir, apa kaitan obor dengan sukan? Obor tu apa? Bukan obor dia lah, obor ni api betul? Api, betul. Apa kaitan api dengan sukan? Tuan-tuan tengok, inilah serangan orang-orang Yahudi, Majusi, Nasrani pada kita. Bahkan kadang-kadang obor tu dimuliakan, dibawa dalam satu perarakan yang khas, larian obor. Pernah berlaku Sukma Perak larian obor daripada Seling River, Tanjung Malim, bawa sampai Ipoh pada satu larian yang dikawal ketat. Betul? Bagi penghormatan pada orang yang bawa obor tu, api yang buat, mulianya api. Kemudian kita letakkan di kawahnya. Kalau sukan tu sebulan, api tu sebulan, tak boleh padam. Apa kaitan api dengan bola? Pernah fikir tak? Apa kaitan api? Kalau tak ada api tu tak boleh main bola ke? Apa kaitan api tu dengan kolam renang? Tak ada api tu tak boleh berenang. Apa kaitannya? Yang inilah. Kenapa kita nyalakan api tu? Tak ada kaitan pun sebenarnya sukan dengan api. Tapi inilah serangan halus yang datang pada kita. Yang kita tak sedar, kita kembali menyalakan api sembahan orang-orang Majusi yang telah dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang kedua, ketika mana kita sambut birthday kita, sambut ulang tahun perkahwinan kita, tak salah tuan-tuan nak sambut birthday ulang tahun perkahwinan, saya pun sambut. Yang salahnya bila ada lilin. Faham ni? Letak lilin pula, kemudian pasal api pula. Kalau 60 tahun, 60 batang lilin, dia nak tiup pun mati terus. Ha? Tak sempat nak tiup. Banyak sangat tak cukup nafas. Pernah dah kita fikir apa kaitan api dengan kek hari jadi? Apa kaitan lilin dengan kek hari jadi? Kita bukan makan lilin tu. Kalau makan lilin cerita lain jugalah. Tapi apa kaitan lilin dengan kek? Kita makan kek bukan makan lilin. Itu nyala pula tu mak. Yang ini yang kita tahu. Walaupun sebatang tak payah lah. Tak payah dah. Itu yang kita nyalakan api. Sebab kita nyalakan tu tak ada tujuan apa pun. Ada orang Nabi Ustaz tu yang masak. Masak tu memang tujuan dia memasak. Sebab memasak ni api yang Allah Ta'ala perintahkan pada Jibril untuk berikan pada Nabi Adam AS. Ketika mana Nabi Adam dihijrahkan daripada syurga ke dunia. Bila sampai dekat dunia, Allah Ta'ala ilhamkan pada Nabi Adam ni untuk memasak makanan. Nak masak makanan guna api. Api mana ada dekat dunia? Lantas Allah Ta'ala kirimkan Jibril. Jibril, kamu pergi ke neraka bertemu dengan malaikatku yang namanya Malik. Minta dia api untuk berikan pada Nabi Adam AS. Jibril pergi ke neraka, bertemu dengan malaikat Malik. Bagi tahu, wahai malaikat Malik, aku diperintahkan oleh Allah untuk minta api neraka ni pada kamu ni sikit untuk diberikan pada Nabi Adam AS. Kata malaikat Malik, nak minta banyak mana? Kata Jibril, aku pun tak tahu, bagilah sebesar buah kurma. Kata malaikat Malik, kalau aku bagi pada kamu sebesar buah kurma api neraka ni, tak usah kata Adam. Dunia dan isinya hancur tu kalau sebesar buah kurma tu. Habis tu nak minta sebelah. Kalau bagi sebelah buah kurma ni pun dunia tetap hancur binasa. Segala isinya hancur binasa bila sebelah buah kurma ni, api tu sebesar itu jatuh ke dunia ni. Habis nak bagi banyak mana? Akhirnya kata Allah berikan pada, letakkan dia ni sebesar zarah. Sebesar zarah. Maknanya zarah ni, tak tahu nak cerita lah zarah ni. Boleh tengok ke tak boleh tengok? Itulah api yang ada pada kita sekarang ni. Yang diberikan pada Nabi Adam AS untuk tujuannya memasak. Kita tiba-tiba itu menyalakan untuk masak. Ini menyalakan lilin tanpa ada apa tujuan pun. Hanya nyala macam tu je. Yang ini yang dikatakan kembali menyalakan api sembahan orang-orang Majusi. Tu maknanya kita kata sayang pada Rasulullah, kita tinggalkan perbuatan tu. Nak sambut hari jadi, celebrate ulang tahun perkahwinan, silakan. Tuan-tuan nak kek besar kereta pun tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan menyalakan api. Jangan menyalakan lilin. Habis Ustaz yang pasang panjuk tu lah. Itu pun satu hal juga. Tak ada dalam keadaan Islam pun pasang panjuk pelita ni. Cuma kita je. Cuma kita. Maknanya kita buang lah benda-benda yang boleh merosakkan nanti keyakinan akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat lahirnya Rasulullah, saya reka-rekakan sikit, ketika diletakkan nama Muhammad. Nama Muhammad. Nama Muhammad ni ilham daripada Allah kepada Datuk Rasulullah Abdul Muttalib. Yang ketiga mana nak letak nama Muhammad tu bergaduh anak beranak ni. Bergaduh dengan Abu Jahal, bergaduh dengan Abu Lahab, bergaduh. Kenapa bergaduh? Sebab Abu Lahab, Abu Jahal minta pada ayahnya untuk diletakkan nama Muhammad ni bermula dengan Abu. Sebab pada waktu itu nama Abu ni glamour. Nama Abu ni paling glamour pada waktu itu, nama Abu ni. Tapi Abu Lahab, Abdul Muttalib ni tak ada. Dia kata aku nak letak nama Muhammad. Bila sebut nama Muhammad. Tak glamour langsung nama Muhammad ni. Letaklah nama yang hebat-hebat sikit. Kemudian Rasulullah ketika mana dalam satu pertemuan dengan sahabat, Nabi ingatkan nama ini letaklah nama anakmu dengan nama anak yang baik. Kemudian panggillah dengan nama anak yang baik. Kita sekarang ni kadang-kadang kita letak nama anak ni tak tahulah. Saya ingat kalau di sekolah agama, nama kalau pertama-tama kalau nama anak perempuan sampai 4 Nul, Afira, Etasha, Efrana, tapi tak ada makna. Nama bapa pendek je, Binti Nazri. Tu je. Nama anak Nur, Azura, Efrasha, Etana. Sampai dah habis huruf dah. Tak tahu nak buat huruf apa dah. Tapi tak ada makna. Saya yakin dan percayalah. Ramai di antara kita, mak ayah, kalau dapat anak, dapat zuriat, tak letak nama Siti Aminah. Nak letak nama anak Siti Aminah. Tanya pengurusi. Nak letak tak nama anak, kalau dapat anak, nak letak nama Maryam. Maryam. Bukan ke Maryam tu nama orang yang mandi jenazah tu. Kita tak letak nama Maryam sedangkan nama tu mulia tak? Mulia nama ibu kepada
Nabi Isa, Bisa. Zainab, tak berbuah nama. Aisyah, mungkin adalah Aisyah. Aminah, Lain Ustaz, apa? Aminah. Aminah lagi tak berbuah. Aminah kan kemaci yang jual kuih. Kita kan betul lah. Tak tahu Aminah tu nama mak Nabi. Tak boleh, kalau buah nama pun dia akan tukar. Kalau nama Aminah tak panggil Aminah, panggil Amy. Ui. Betul tak betul? Kan? Kalau Fatimah panggil Fatty. Tak boleh nama Fatimah. Itu tukar-tukar. Nabi kata letak nama yang baik, kemudian sebut, panggillah nama yang baik. Saya ada seorang kawan saya nama anaknya Cahaya Kapet. Nur mula-mulanya. Nur Cahaya Kapet. Cahaya Kapet. Yang paling teruk sekali Nur Azura. Azura ni dalam bahasa Arabnya taik kering, najis kering. Kita bernama anak Nur Azura. Maknanya nama anak kita Cahaya taik kering. Najis kering, Azura. Ini sebab tu kena letak nama baik-baik dan panggil dengan nama baik. Ada seorang lagi saya ingat, Nur Zina nama anaknya. Cahaya Zina. Apa? Cahaya Zina. Nur Syatana. Nur Syatana ni nama setan. Syatana ni maksudnya terbuang jauh. Terbuang jauh daripada rahmat Allah. Setan ni terbuang jauh daripada rahmat Allah. Kita letak nama anak kita Nur Syatana. Cahaya yang terbuang jauh. Syata. Terbakar. Cahaya yang terbakar. Itu kita sebab tak ambil sungguh-sungguh. Sebab tu letak nama anak yang baik-baik, panggil yang baik-baik. Sama dengan lelaki, nama anak Muhammad Firdaus. Itu nama yang paling baik itu. Muhammad nama Nabi. Firdaus ni syurga yang paling tinggi. Tapi panggillah Muhammad ataupun Firdaus. Jangan panggil Mamat. Ni panggil Mamat. Mamat ni apa je? Mamat ni mati. Mamat ni makna dia mati. Kita panggil anak kita Mamat. Mati anak. Kita dah panggil anak pun mati. Panggillah Muhammad. Jangan panggil Mamat. Atau panggillah Firdaus. Jangan panggil Aoi. Memang Aoi terus dia. Dunia Aoi, akhirat takut Aoi lagi. Janganlah panggil Aoi, panggil Firdaus. Nak nama. Sebab nama inilah, nama di dunia inilah akan diseru oleh Allah di yaumul mahsyar nanti. Dia panggil dengan nama tu. Kalau dapat nama anak lelaki, kalau kita dapat anak lelaki nak bubuh nama anak kita Ismail. Tak bubuh nama Ismail. Ibrahim nak bubuh Ibrahim. Bukan ketuk siok tu namanya Pak Ibrahim. Tak bubuh kita nama. Sedangkan Ibrahim nama Nabi, tak bubuh nama anak Ibrahim. Tambah-tambah sekarang ni, tak bubuh nama anak. Saya tak kata salah, tapi kena bubuh nama anak, biar bubuh nama anak yang ada maknanya. Bubuh nama Abu Bakar, hebat tak nama Abu Bakar? Hebatlah Abu Bakar, sahabat Nabi. Yang Nabi kata, kalaulah ada Nabi setelah aku wafat, Abu Bakar lah paling layak. Kita bubuh nama Abu Bakar, tapi tak panggil Abu Bakar, panggil apa? Burn, betul? Abu Bakar ni orang panggil burn, kentung, terbakar tu. Burn kan terbakar. Memang terbakar tu. Tak payah panggil burn. Kita kata, panggil Abu Bakar, apa salahnya? Sahabat paling hebat. Tak, tukar burn. Memang kentung terbakar tu. Tu kita nak. Maknanya tu pesan yang Nabi nak, bukan saja-saja. Cerita Rasulullah ni bukan saja-saja. Mesti ada rahsia. Rahsianya letaklah nama anak yang baik dan panggillah dengan sebutan yang baik. Kita takut anak kita akan dakwa kita nanti di akhirat Allah. Letak nama anak yang baik tapi tak panggil kita dengan panggilan yang baik. Bergaduh pasal itu. Sehinggalah saya ringkaskan sehinggalah saat Rasulullah besar, kemudian pekerjaan Nabi yang pertama adalah sebagai gembala kambing. Ada juga rahsia kenapa Allah Ta'ala jadikan pekerjaan Rasulullah ni sebagai gembala kambing. Kenapa tidak gembala lembu ataupun unta? Allah Ta'ala bagi jadi gembala kambing. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak biasakan Rasulullah ni dengan kedegilan kambing. Kambing ni di antara ataupun satu-satunya juga boleh dikatakan satu-satu pun di antara binatang yang paling degil. Betul? Memang degil kambing ni. Harimau, kita takut dengan rimau ni. Rimau kita takut. Kita tahu rimau ni ganas. Tapi segana-gana harimau dia mampu dijinakkan. Betul? Pernah ada tengok sarkas harimau? Ada tak sarkas harimau? Ada buat maknanya harimau mampu dijinakkan. Zaman kita harimau lagi jinak. Kita gosok je kepalanya, tekan, dia keluar duit. Lagi jinak. Tu harimau yang ada sekarang. Lagi jinak. Harimau pekan. Lagi jinak. Gosok kepala, dia muntah. Keluar duit. Memang kawan baik kita dengan harimau. Singa. Garang juga. Singa pun garang. Raja rimba. Tengok bulunya. Tapi pernah dah tengok sarkas singa? Ada tak? Ada? Betul? Sarkas singa apa? Ada?
Gajah, besar gajah. Lagi takut gajah. Tapi pernah tak tengok sarkas gajah? Ada. Ada tak sarkas gajah? Ada, bahkan gajah ada tim bolanya sendiri di Thailand. Betul? Pernah tengok gajah main bola? Betul. Maknanya boleh dijinakkan. Tapi sepanjang hayat saya tak tahu sepanjang hayat tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak tengok sarkas kambing? Pernah tengok tak sarkas kambing? Saya tak pernah tengok. Seumur usia saya sekarang ni, tak pernah tengok lagi sarkas kambing. Pernah tak tengok sarkas kambing? Tak ada, Nak tunjukkan degilnya kambing. Nak tunjukkan degilnya kambing. Tak terjinakkan. India yang hebat sarkas pun, saya tak pernah tengok lagi sarkas kambing. Punya ledegi. Allah Ta'ala datangkan satu ayat. Ulaika kal an'am bal hum adal, kata Allah. Bahkan manusia itu, kata Allah, lebih jauh degil, lebih jauh sesat daripada binatang-binatang ternakan. Sebab itu Allah Ta'ala biasakan Rasulullah dengan kedegilan kambing untuk menghadapi kedegilan siapa? Kedegilan kita yang namanya apa? Yang namanya manusia. Tu. Sehinggalah saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang kita kena ingat di Yaumul Mahsyar, nanti ketika mana manusia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali kita akan berjalan 500 tahun jauhnya perjalanan, kita cari seorang nabi yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Cari Nabi Adam sebab dia tok nenek kita, untuk minta pertolongan, syafaat. Semua kita akan bertemu dengan Nabi Adam, berjalan bertemu dengan Nabi Adam. Jumpa, kita panggil dia, bertemu dengan dia, wahai Tuk. Kita panggil Tuk ke orang ke wahai Nabi Adam. Tolonglah kami, berilah syafaat pertolongan pada kami di Yaumul Mahsyar ini. Tak sanggup kami dengan apa? Dengan keadaan di Yaumul Mahsyar, berilah pertolongan pada kami. Kata Nabi Adam, aku tak dapat nak tolong kamu, kata Nabi Adam, sebab aku pun ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak mampu nak tolong kamu. 500 tahun kita berjalan kaki bertemu dengan Nabi Adam, minta tolong Nabi Adam. Tiba-tiba Nabi Adam kata, aku tak boleh nak tolong kamu walaupun kamu anak keturunan aku, cucu, cicit aku, kata Nabi Adam. Tapi aku tak mampu nak tolong kamu. Sebab aku pun ada salah dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Nabi Adam. Sedangkan para Nabi pada Rasul ni dia maksum. Dia terhindar daripada dosa dulu, kini dan selamanya. Kata Nabi Adam, aku pun ada dosanya. Dosa apa? Makan buah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu dosa aku dengan Allah. Aku tak boleh nak tolong kamu. Aku tak mampu nak tolong kamu. Kita jalan kaki lagi. Nak jalan kaki ke mana, kita tanya. Kata Nabi Adam, kita jalan kaki, kita cari pula seorang Nabi yang mudah-mudahan boleh beri pertolongan pada kita. Jalan kaki lagi 500 tahun. Lepas bertemu dengan Nabi Adam, jalan kaki lagi 500 tahun pula. Bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku pun tak boleh nak tolong kamu. Aku tak boleh nak tolong kamu sebab aku pun ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kata Nabi Nuh alaihissalam. Apa dosa Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh, aku dakwah pada umatku hampir 1000 tahun. Tapi sepanjang aku dakwah tu, anak isteri aku pun tak percaya dengan agama yang aku bawa. Anak isteri aku pun aku tak mampu nak Islamkan kedua-duanya. Sedangkan yang lain aku mampu Islamkan. Ikut percaya apa agama yang aku bawa. Tapi anak isteri aku tak percaya dengan agama yang aku bawa. Itulah dosa aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak mampu nak tolong kamu. Kita jalan kaki lagi 500 tahun. Cari pula Nabi apa? Cari Nabi Musa alaihissalam. 500 tahun kita berjalan kaki lagi. Bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni hebat. Dah hebat jugalah. Antara Nabi yang boleh bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Musa, wahai manusia, aku pun tak dapat nak tolong kamu. Aku tak dapat nak tolong kamu. Yang boleh tolong, aku tak dapat nak tolong kamu. Sebab aku pun ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Musa. Apa dosa Nabi Musa? Dosa Nabi Musa dikatakan dalam riwayat sirah hidupnya, Nabi Musa pernah tumbuk seorang pemuda sampai mati. Pernah dengar sirah tu? Nabi Musa pernah tumbuk seorang pemuda sampai mati. Dia kata, itulah dosa aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana aku nak tolong kamu? Aku pun ada dosa dengan Allah. Habis itu macam mana? Kita jalan kaki lagi. 500 tahun lagi jalan kaki. Dah 20,000 tahun dah jalan kaki. Bertemu dengan Nabi apa? Kata Nabi Musa, kita cari Isa alaihissalam. Kita cari Isa. Kita minta pertolongan Nabi Isa alaihissalam. 500 tahun berjalan kaki lagi bertemu pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Bila bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, aku pun ada dosa dengan Allah. Macam mana aku nak tolong kamu? Macam mana aku nak tolong kamu? Aku ada dosa dengan Allah. Dan dalam sirah tidak pernah diceritakan apakah dosa Nabi Isa alaihissalam. Cuma dia kata dia ada
salah, ada dosa dengan Allah, tapi tak pernah diceritakan. Sepanjang yang saya baca kitab sirah, tak pernah lagi jumpa dosa Nabi Isa AS. Kata Nabi Isa, aku pun ada dosa. Hanya seorang manusia je yang boleh memberikan pertolongan pada kita semua di yaumul mahsyar. Kita jalan kaki lagi 500 tahun lagi. Jalan kaki lagi 500 tahun. 20 20,500 tahun betul? 2,500 Ustaz. 2,500 tahun jalan kaki. Ya Allah, lamanya. Betul? Lamanya jalan kaki. Allah, jauh tak? Jauh. Penat tak? Memang penat. Barulah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kata Rasulullah, dalam syafaat ini kata Rasulullah, hanya 70,000 je yang akan dimasukkan ke syurga tanpa hisap. 70,000 je di kalangan umat aku, kata Rasulullah, yang akan masuk ke syurga tanpa hisap. Maknanya takkan berada di mahkamah Rabbul Jalil Allah, masuk terus. 70,000 je daripada umat zaman yang mula-mula kita bertemu, zaman Nabi Adam sehinggalah zaman umatku, kata Rasulullah, 70,000 je yang masuk ke syurga tanpa hisap. Rakyat Perak berapa juta? Rakyat Perak berapa juta sebenarnya? Ni masuk syurga tanpa hisap ni 70,000 je. Rakyat Perak berapa juta? Ada tak kita di situ 70,000? Rasa-rasanya. Tak tahu juga 70,000 tu ada tak? Tapi minta jugalah ada 70,000. Tapi kata Rasulullah, aku minta pada Allah untuk dipermudahkan lagi, diperbesarkan syafaat tu, kata Rasulullah. Dan Allah Ta'ala izinkan. Izinkan macam mana? Pada setiap 70,000 yang masuk syurga itu, setiap seorang daripada 70,000 yang masuk syurga tu, dia pula boleh memilih 70,000 orang yang lain dalam hidup. Maknanya setiap 70,000 orang yang masuk dalam syurga tanpa hisap tu, setiap orang daripada 70 itu boleh pilih pula 70,000 orang yang lain. Siapa antara 70,000 yang masuk syurga tanpa hisap? Antaranya golongan wali-wali Allah, para ulama, tuan-tuan guru yang hebat-hebatnya, para solehin, muqarrabin, orang-orang yang matinya pada jalan Allah, jihad fisabilillah. Apatah lagi tuan-tuan guru ulama-ulama yang hebat. Dia boleh memilih pula 70,000 orang lain. Mudah-mudahan nama kita ada situ. Sebab dalam hidup kita bersama dengan para ulama. Sebab tu pentingnya dalam hidup ni untuk bersama dengan para ulama. Mudah-mudahan dia pilih kita nanti untuk pada 70,000 yang kedua tu untuk masuk ke syurga tanpa hisap. Barulah semua umat Nabi Muhammad ni akan menuju ke syurga, dibukakan pintu syurga sebab Nabi yang memegang anak kunci syurga. Masuk ke syurga. Dah selesai semua masuk syurga tak? Nabi tak berhenti di situ. Tengok tuan-tuan, tengok Nabi macam mana nampak Rasulullah. Dah semua umat dia masuk syurga dah. Patutnya Nabi rasa seronok, tapi Nabi masih lagi bersedih. Masih lagi bersedih. Kenapa? Semua dah masuk syurga dah. Nabi minta pada Allah, wahai Allah, kata Rasulullah, aku pohonkan padamu dengan rahmat kasih sayang, ya Allah, bagi umat-umat aku sekarang ni yang berada di neraka, ya Allah. Aku pohonkan padamu, ya Allah, keluarkan mereka, ya Allah, untuk merasai nikmat syurga-Mu, ya Allah. Nabi pergi ke neraka, pergi ke pintu neraka dengan izin Allah untuk Nabi keluarkan umat-umat dia yang ada dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebahagian sahaja. Yang mana yang dikeluarkan? Mereka yang matinya tetap beriman pada Allah, cuma tidak ada bekal yang daripada sudut ibadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mati tak bawa apa-apa ibadah, tapi tetap beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syarat nak masuk syurga ni beriman. Beriman, tu syarat pertama nak masuk syurga, beriman. Dia ada ibadah ke tak ada ibadah, tu soal dia dengan Allah. Nabi minta, ya Allah, umatku yang sekarang ni ada dalam neraka-Mu, ya Allah, yang beriman padamu, ya Allah. Walaupun tak ada amal ibadah mereka, ya Allah, tapi tetap beriman padamu, aku pohonkan padamu dengan rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Aku pohonkan padamu, keluarkan mereka, ya Allah, keluarkan mereka. Dan Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala terima permintaan Nabi ni. Keluar umat-umat Nabi nanti yang matinya tetap beriman dengan Allah, cuma tak ada amal ibadah. Bila suruh semayang, kenapa tak semayang? Aku malas lah semayang. Tengoklah kalau kajian aku semayang. Maknanya dia masih lagi mengakui semayang itu kewajipan pada dia. Cuma dia tak nak semayang. Masih lagi beriman. Tapi kalau kita tanya, kenapa tak semayang, Syekh? Buat apa semayang? Aku tak semayang pun, jawatan aku tinggi, gaji aku besar, kereta aku banyak, kamu semayang? Piun dia kerja, pejabat je, kereta pun lebih baik tak payah semayang. Yang ni habis. Rosak imannya dengan Allah Subhanahu. Yang rosak imannya dengan Allah, dia akan jadi bahan bakar, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Tapi bukan kejap-kejap itu.
Maknanya setelah selesai semua umat Nabi Muhammad masuk ke syurga Allah SWT, barulah Nabi pergi ke syurga. Sekurang-kurangnya dalam kitab sirah yang menceritakan tentang syurga neraka, diambil, dikeluarkan umat Nabi Muhammad SAW yang boleh masuk kembali ke syurga setelah berada dalam neraka sekurang-kurangnya 30,000 tahun. Maknanya berada di neraka lu 30,000 tahun, barulah dikeluarkan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pun yang peliknya, ada yang kata masuk syurga dah Ustaz, akhirnya masuk syurga sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau macam itu tak apa Ustaz, neraka dulu, tak apa. Ada yang macam itu juga. Kita kata pelik, dia nak juga neraka. Rasanya waktu tu dia mabuk daun ketum kot, dia kata. Dia kata tak apalah Ustaz, akhirnya masuk juga ke neraka kan. Masuk juga ke neraka sebab syafaat Nabi. Syafaat Nabi masuk juga ke neraka. Tapi bukan kena duduk dalam neraka lu. Sekurang-kurangnya 30,000 tahun barulah Nabi jemput keluar untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa lah Ustaz, yang pentingnya syurga. Akhirnya masuk dia. Ini syafaat Nabi. Yang ni nak cerita. Yang ni yang kita nak kongsi. Tak buka kitab pun hari ni. Allahu'alam. Kita. Tak apa Ustaz. 145 dah. 145 dah ngangam 145 tu. Sebab kita mengambil suasana masih dalam mood Maulidur Rasul. Meraihkan Ustaz. Meraihkan, kita meraihkan sebab satu-satu manusia yang paling itu belum cerita tentang doa yang Nabi tak gunakan untuk kaum keluarganya walaupun pada cucu kesayangannya Hasan dan Husin. Pernah dengar cerita tu kan? Nabi tak gunakan. Nabi gunakan untuk apa? Untuk kita ni, umat kesayangan. Nabi lain habis guna doa dah. Tapi Nabi tak guna lagi. Maknanya banyak sangat yang Nabi buat untuk kita. Kalau diizinkan Ustaz, ada 2 soalan Ustaz kalau boleh. Ya, insya-Allah. Okey, soalan pertama daripada sahabat kita juga, Zulpan. Dia tanya Ustaz, okey, salah satu sunnah Nabi adalah memakai pemakaian cincin. Okey. Jadi ketika mengambil wuduk, ada dilihat orang yang masih memakai cincin semasa mengambil wuduk. Apa pendapat Ustaz mengenai perkara itu? Okey, sunnah pertama Ustaz, saya bagi 2 soalan teruslah. Soalan yang kedua Ustaz, apa pendapat Ustaz mengenai sekarang baru-baru ni ada tengah hot pemakaian topi dengan logo capal Nabi. Tu Ustaz. Okey. Itu soalan saya Ustaz. Okey, yang pertama, sunnah memakai cincin ni pada 2 jari. Nabi pakai cincin 2 jari, pada 2 jari di jari manis ni. Okey, tu sunnah Nabi. Kemudian sunnahnya lagi, bila Nabi pakai cincin ketika mana solat, cincin itu akan diletakkan ke bawah macam ni, mata dia. Waktu solat je. Nabi akan terbalikkan mata, kita panggil batu dia di bawah macam ni. Setelah selesai solat baru dia naikkan kembali ke atas. Itu adab memakai cincin dalam solat. Waktu lain tak apa. Waktu solat lepas waktu Nabi akan terbalikkan macam ni. Kenapa Nabi terbalikkan? Sebab sekarang kita batu cincin kita ni pelik-pelik, ada yang besar, macam-macam. Takut dia boleh mengganggu orang lain waktu solat. Kamu tahu waktu kita nak tahiyat tu, orang lain tertengok, besarnya cincin, batu besar. Yang tu gangguan tu. Sebab tu terbalikkan. Itu sunnah dia. Kemudian memakai cincin. Okey, bila kita berwuduk, kalau cincin tu kita boleh pusingkan, tak payah buka. Kalau kita boleh pusingkan macam ni, cuma bila kita ambil wuduk kita pusingkan, masa kita nak basuh tangan tu kita pusingkan cincin ni. Maknanya mula tempat ini. Macam tu tak apa. Keharusan ya. Tapi kalau cincin tak boleh nak pusing, mata tu kena buka. Sebab takut air tu tak dapat meratai pada tempat yang tertutup dengan cincin itu. Itu je yang terbaiknya. Kalau boleh pusing. Kalau sebab pakai cincin ketat sangat boleh pusing. Maknanya bila boleh pusing, buka. Apatah lagi yang paling penting, kalau dalam bila kita berhadap besar, waktu tu nak mandi, saya akan buka cincin lah. Sebab rasa tak apa. Tapi dalam berwuduk, cukup sekadar kita pusingkan. Kita tahu sebab air tu, kita tahu bahagian mana yang perlu dikenakan, mana kita pusing cincin tu. Yang boleh pusing. Kalau dia tak boleh pusing, dia kena cabut lah. Sebab tu nak memilih cincin pun, pilihlah cincin yang bila kita pakai, dia boleh dipusingkan. Itu sunnahnya. Tu yang pertama. Yang kedua, yang pakai topi. Pakai topi. Kita pada sudut topi pun ada gambar ya. Gambar capar Rasulullah. Ada logo capar Rasulullah. Capar, nak cerita tentang kasut. Kasut Rasulullah ni kasut yang paling hebat. Kalau orang tanya capal ataupun kasut yang paling hebat dalam dunia,
wajib jawab. Ini bukan harus, bukan sunat, wajib jawab kasut Nabi. Kalau orang tanya kasut apa paling hebat dalam dunia? Wajib jawab kasut Nabi. Siapa jawab kasut selain pada tu, maka rosak akidah dia. Kalau kita mengaji akidah. Kenapa kena kasut Nabi? Sebab kasut Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj berada pada langit yang ke-10. Sebelum Nabi buka kasut dia, langit yang ke-7, Jibril berhenti di situ. Kata Jibril, Muhammad teruskan perjalananmu sampai ke Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah, kenapa tak teman aku? Kata Jibril, aku diperintahkan sampai langit yang ke-7 je. Nabi teruskan perjalanan 8, langit yang ke-8, langit ke-9, langit yang ke-10. Langit yang ke-10 Nabi berhenti. Kenapa Nabi berhenti? Sebab Nabi buka kasut dia. Nabi buka slipper dia. Dia langit yang ke-10. Barulah Nabi terus naik ke Sidratul Muntaha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita pada kita betapa mulianya kasut Nabi berada pada langit yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala. Kasut Nabi pada langit pada yang ke-10. Kita kasut kita paling tinggi atas bumbung rumah je. Baling dia orang. Tu je. Mana nak sebutkan itu? Maknanya bila kasut Rasulullah, pertamanya jangan pernah dihina kasut Rasulullah. Bila kita letakkan pakai di kepala, bukan tempat yang paling sesuai. Itu bukan tempat yang paling sesuai. Ya. Kalau dia pakai topi ya, topi letakkan capar Rasulullah kan. Takut nanti dengan topi itu kita bawa masuk sekali dalam tandas dan sebagainya. Pada sudut adab. Pada sudut adab pakai baju bukan di situ. Ya, kita nak muliakan Rasulullah tu cukuplah slipper tu kita pakai landasnya di kaki. Sebab tu sebut slipper letak di kaki paling baiknya. Pakailah slipper Rasulullah yang nak pakai. Kalau tak pakai pun tak apa. Tak pakai pun tak apa. Tapi masih memuliakan slipper sandal Rasulullah walaupun kita tak pakai. Bukan tu memuliakan letak di kepala. Saya tak kata salah. Tapi sudut adab dia. Sudut adab meletakkan sesuatu tempat pada tempat yang terbaik baginya. Itu je. Maknanya daripada sudut adab lah. Daripada sudut adab. Betul. Letak sandal Nabi atas kepala. Mungkin nak tunjuk kasih sayang, sangat cinta, bukan. Sebab tu kasih sayang cinta pada Rasulullah ni, kita ikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh, tinggalkan apa yang Nabi tegur, kemudian selawat dan salam. Bukan pada slipper sandal dan sebagainya. Lambang tu, lambang. Kalau macam tu baik terus pakai Muhammad je tu. Dulu ingat ada orang yang pakai rantai Allah Muhammad kan? Ingat tahu dalam 70-an 80-an tu ada orang suka pakai cincin Muhammad. Betul rantai aguk dia Allah Muhammad. Bukan situ. Makanya mana meletakkan pada tempat. Kadang-kadang kita masuk dalam tandas. Kan, masuk dalam tandas tabah ada pula Allah Muhammad. Tambah-tambah kalau kasut tu pula ada pula tulisan dia Muhammad dan sebagainya. Yang ini yang paling baiknya tak payah pakailah. Kasih sayang cinta kita bukan pada tu. Bukan terletak pada benda yang kita pakai. Kasih sayang kita ikut apa yang Nabi buat. Nabi suruh, kita tinggalkan apa yang Nabi tegakkan. Wallahu a'lam. Itu sekadar pada pandangan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz di atas perkongsian pada hari ini. Saya pun sedia maklum kita sedang dalam bulan Rabiul Awal ni, kita meraihkan hari kelahiran kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sama-sama mohon agar satu hari nanti kita terletak di golongan orang-orang yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak di atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah bulan depan kita berjumpa lagi Ustaz ya. Bulan depan kita sambung yang ke-7. InsyaAllah. Kisalan kat Zulpan tu. InsyaAllah. Dia pun dengar Ustaz, dia dengar daripada dalam kereta. Oh je. Betul kan? Betul dengar ya. Betul dengar. Okey, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri insyaAllah. Sesungguhnya kita doakan agar kita ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.